Assalamualaikum Tuan. Waalaikumsalam Cik Wan. Boleh beri sedikit penjelasan tentang JMB PPR Hileran Ampang? Okey, baik. Terima kasih banyak-banyak Cik Wan. Sekali lagi saya diberi peluang untuk menjelaskan kedudukan JMB Joint Management Body, Badan Pengurusan Bersama PPR Hileran Ampang. Untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, JMB PPR Hileran Ampang Blok B dan C ni telah diwujudkan dah lama. Kita tubuhkan JMB ni pada 2012 dulu. Semasa tu pihak penduduk pembeli terutama pembeli yang telah membeli rumah semasa 2012 tu hanya ada lebih kurang 50 orang saja pembeli rumah. 50 orang sahaja. Yang membeli, kebanyakannya membeli secara tunai lah, keluar duit EPF, ada memang kebanyakannya membeli secara mana dia mudah lah waktu tu. Pembelian rumah selepas ditawarkan oleh pihak DBKL, pihak KPKT melalui DBKL untuk dijadikan unit jual ni. Maknanya waktu tu 2012 ada 50 pembeli. Bila ada pembeli, pihak Dewan Menara Kuala Lumpur, COB Dewan Menara Kuala Lumpur telah mengarahkan supaya pembeli-pembeli ni, pemilik petak yang dipanggil pemilik petak ni menubuhkan JMB. Saya di antara orang terawal lah beli masa tu rumah. Kebetulan baru saja boleh dapat keluar duit PF kan. Jadi saya beli dengan harga RM31,800. Alhamdulillah saya dapat beli sebuah rumah. Jadi masa tu di kalangan kami yang terawal 50 orang, jadi kami diarahkan untuk menubuhkan JMB. Jadi selepas semuanya diuruskan oleh pihak Dewan Bandar Kuala Lumpur. Jadi waktu tu kita tak tahu apa-apa tentang JMB ni. Jadi selepas diuruskan, masa tu dalam pemilihan saya dipilih selaku pengurusi lah. Tapi selepas pemilihan dibuat, selepas JMB dibentuk, kami tak aktif JMB ni seolah-olah macam tak aktif. Ada beberapa sebab lah. Yang pertamanya, waktu semasa tu DBKL masih tidak bagi panduan, bagi perhatian lah tentang JMB ni. Sebab apa? Dia tak balance. Pembeli hanya ada 50 orang je. Penyewa selebihnya penyewa, daripada 32 unit ni penyewa. Jadi dia tak bagi peluang, tidaklah bagi peluang untuk JMB untuk ambil alih pentadbiran ni kan. Alih pengurusan perumahan ni, semua rumah semua masih lagi belum dia diberi peluang. So jadi kami pun jadi tak aktif. Itu satu. Yang keduanya, dalam masa yang sama ahli jangkuasa yang tubuh masa tu hanya ada 7 orang. Tak lama selepas ditubuhkan, salah seorang daripada ahli jangkuasa kami meninggal. Bendahari meninggal. Kemudian bendahari orang penting semua ni meninggal. Lepas tu SU masa tu Tuan Arwah Allahyarham Tuan Haji Fazil ditugaskan di Dubai. Kalau tak salah dia pergi Dubai. Lepas balik daripada Dubai dia pergi Vietnam kalau tak salah. Jadi dia SU tak ada, bendahari tak ada. Lepas tu timbalan saya pula, Datuk Ibrahim, timbalan pengurusi JMB masa tu, dia ambil keputusan tinggal di luar PPR. Dia tinggal di luar PPR, jadi kami dah hilang dia punya keanggotaan. Tinggallah kat sini saya, ada lagi 3 orang Legion Kuasa. Jadi dalam 4 orang ni kita tak apa yang kita boleh buat kan.
kita tak dapat sokongan daripada ni, tak boleh buat apa. Jadi diam macam tu je. So dipendekkan cerita, bangunan TLKB ni, bangunan tempat letak kereta bertingkat PPR Hiliran Ampang ni telah dibina. Bila dibina, bila siap sepenuhnya, pihak Dewan Bandaraya selepas kontraktor menyerahkan bangunan ini kepada pihak Dewan Bandaraya Kuala Lumpur, pihak Dewan Bandaraya Kuala Lumpur mengambil keputusan untuk menyerah kepada JMB. Pada hari serahan tu saya pun tak tahu apa-apa, tiba-tiba dipanggil dalam satu majlis ringkas untuk penyerahan kunci penyerahan kunci kepada JMB oleh Dewan Bandaraya Kuala Lumpur. Masa tu saya jumpa, saya tak ingatlah nama apa tu pegawai daripada Dewan Bandaraya Kuala Lumpur, dan saya memang pada dasarnya saya tak mau terima lah. Saya pada dasarnya saya tak terima. Saya beritahu dia saya tak boleh terima bangunan ni bersebab kami tidak aktif. Jadi bila saya beritahu, saya terangkan segala-galanya, jadi pihak Dewan Bandaraya Kuala Lumpur KIV dululah, daripada serah kepada apa tu JMB. Tetapi selepas sebulan saya rasa, tempoh daripada tu sampai sebulan, kami sekali lagi dipanggil oleh badan pihak pengurusan Dewan Bandaraya Kuala Lumpur ke Menara 3 apa tu Kampung Baru untuk sesi taklimat. Jadi saya pergilah dengan ditemani oleh Encik Irwandi, Puan Susalina ke pejabat. Kami pun tak tahu apa. Dia kata dia orang beritahu ada taklimat lah. Jadi saya masuk dalam dewan tu untuk apa tu, kami diberi taklimat berkaitan dengan bangunan TLKB kontraktornya, jumlah apa tu, kos dia apa semualah. Akhir sekali kami diberitahu yang di BKL akan serahkan bangunan TLKB ini kepada JMB masa tu juga. Jadi saya sekali lagi saya tolak, tapi akhirnya dia orang kata Cik Izan tak boleh tolak, sebab ini bangunan ini adalah milik JMB, milik Badan Pengurusan Bersama Badan Pengurusan Bersama PPR Hiliran Ampang Blok B dan C, Blok B dan C. Maknanya bangunan ni adalah milik JMB. Jadi dia serah. Jadi saya mana saya tak boleh tidak, saya menandatangani apa tu surat penerimaan penyerahan dokumen-dokumen yang ada kaitan tu saya terima. Jadi cuma saya diarahkan oleh pihak Dewan Bandaraya Kuala Lumpur dan COB untuk mengadakan mesyuarat agung pemilihan dengan seberapa segeralah. Bila apa tu macam tu, kami diarahkan supaya bangunan ni boleh digunakan. Jadi dalam masa yang sama, saya memohon jasa baik pihak Dewan Bandaraya Kuala Lumpur dan juga pihak COB supaya kami dapat menggunakan surau Al-Falah terlebih dulu. So daripada selepas perbincangan, alhamdulillah kami dibagi kebenaran. Sebab itulah kalau kita tengok, walaupun bangunan TLKB bahagian-bahagian lain masih belum dibuka, tapi surau Al-Falah dibuka lebih awal. Maknanya kita dah pindah daripada surau lama tu, daripada Blok B. Sekarang ni surau Al-Falah berada di bangunan TLKB. Alhamdulillah banyak apa tu manfaatnya. Banyak kita dapat kemudahan-kemudahan surau yang cantik lah Yang surau tu berkapasiti
800 orang jemaah sekali apa tu ni lah. Makna kita juga apa tu saya difahamkan Tuan Haji Fauzi dah mohon surau Jumaat kekal. Makna sekarang ni surau Jumaat dibenarkan dalam masa PKP dulu tapi kita dah mohon untuk menjadikan surau Al-Falah sebagai surau Jumaat kekal lah. InsyaAllah. Saya harap apa tu tidak ada apa-apa masalah lah, dapat kelulusan dari pihak apa tu Jawi lah okay, itu. Selepas itu maknanya